everyone. So we will continue with our crash course with chapter 11, Nuclear and Particle Physics. Okay, untuk chapter 11 ini, you will be given with 7 formula, okay, 7 equation. Okay, so let's say one by one. Okay, mari kita mulakan. Okay, so the first one is A equals to Z plus N. Okay, apa ke benda ni? Okay, A ini adalah nucleon number. Okay, A adalah nucleon number. Okay, A is nucleon number. Z is proton number. And N is neutron number. Dan N adalah neutron number. Okay, so cerita dia begini. Awak ada atom. Okay, contohnya you have an atom. Okay, kat sini akan ada dia punya electrons. Okay, for example, so this is your nucleus. Okay, this is your nucleus. Kita tahu dalam nucleus itu dia akan ada proton dan juga neutrons. Dan ini adalah you punya electrons. Okay, so for example you have an atom lah kan. So atom tu mesti tulis sebagai X and then you will have A and Z. So ini dalam periodic table. Okay, kalau dalam periodic table A ini akan jadi you punya nucleon number. So this is your nucleon number. So ingat tak, nucleon number kita adalah A. Okay, nucleon number nak dapatkan dia macam mana? Kita akan ambil proton number tambah dengan neutron number. So nucleon number ini adalah proton number tambah dengan neutron number. Okay, dan seterusnya Z. Z ini adalah proton number. And one thing yang korang kena tahu adalah proton number sama dengan electron number. Proton number akan sama dengan electron number. Okay, jadi soalan ni macam mana kita nak dapatkan number of neutron? Kita boleh dapatkan number of neutron dengan mengambil nucleon number tolak dengan proton number. Jadi dapatlah awak punya number of neutron. Okay, so ini adalah a bit recap untuk equation 86 iaitu A equals to Z plus N. Okay, now let's proceed with the next equation. Okay, the next equation, equation nombor 87 ini adalah berkaitan dengan mass defect. Okay, so what is mass defect? Mass defect adalah the difference between the sum of masses of individual nucleons that form an atomic nucleus and the mass of nucleus. Maksudnya kan, contoh kan, Miss Azlang explain terus lah kan. So awak ada nukleus. Okay, dan contohlah dalam nukleus ni dia ada 3 proton dan juga 2 neutron. So kat sini akan jadi mass dia lah. So mass of nucleus contohnya. Mass of nucleus kat sini ni tak akan sama dengan individual masses. Maksudnya ada 3 proton kan. So ni ada 3 proton. Kat sini ada 2 neutron. So maksudnya gabungan proton dan neutron ni tak sama mass dia dengan individual masses. Okay, tak sama dengan individual masses. Jadi inilah kita panggil mass of defect. Okay, so ini apa yang kita panggil mass of defect. Jadi equation 87 ni dia adalah equation mass of defect. Jadi kalau awak tengok M ni adalah mass defect, mass of defect. Z ini adalah proton number. Okay, dan MP ini apa? MP ini adalah mass of proton. Okay, awak dah kena tahu mass of proton berapa. Kadang-kadang dibagi dalam soalan. Kalau dia bagi dalam soalan, ikut yang dia bagi dalam soalan. Kalau dia tak bagi dalam soalan, tengok dekat list of constant. Dan N adalah number of neutron. Dan Mn adalah mass of neutron.
tolak dengan mass of nucleus. Okay, so Miss nak tanya korang, macam mana kita nak dapatkan mass of nucleus? Kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi tahu tau macam mana nak dapat, tak bagi tahu mass of nucleus dia. Tapi kita boleh cari. So mass of nucleus adalah mass of atom tolak dengan number of electron darab dengan mass of electron. So ini adalah number of electron dan ini adalah mass of electron. Okay. Miss rasa dah cukup clear kot ini. So ini pun kita tahu ini adalah mass of nucleus. So kadang-kadang dia tak bagi tahu dalam soalan mass of nucleus dia berapa. Jadi nak tak nak awak kena cari. Macam nak cari? Ambil mass of atom tolak dengan number of electron darab dengan mass of electron. Okay, Miss akan teruskan dengan binding energy. So what is binding energy? Binding energy ni adalah energi yang diperlukan to separate a nucleus into its individual proton dan neutron. So kan kita tahu nucleus itu dia adalah gabungan proton dengan neutron. Sekarang kita nak biar proton dengan neutron tu jadi individual. So bila nak biarkan dia jadi individual, kita perlukan energy. So energy ini dipanggil sebagai binding energy. Energy ataupun work to separate or bind. Okay. So formula dia adalah binding energy equals to ini adalah mass defect. So kalau dalam soalan PSPM usually awak kena cari mass defect dulu baru awak boleh cari binding energy. Dan c squared ini adalah speed of light. Dan nilai speed of light adalah constant 3 times 10 to the power of 8. Ini adalah binding energy. And paling penting, mass defect ini wajib in kg. Okay, dia wajib in kg mass defect ni. Okay, mass dia baru kita boleh cari binding energy dia. Sebab dia kena in kg. Okay, selepas itu kita akan ada binding energy per nukleon. Maksudnya awak dah cari binding energy. Cumanya awak kena bahagi dengan atomic mass number ataupun number of nucleons in nucleus. Number of nucleons in a nucleus. Okay, so what about the unit? Okay, unit ni sangat penting. Okay, unit untuk binding energy adalah mega electron volt ataupun joule. Okay, dia boleh jadi joule for energy or mega electron volt. Manakala untuk binding energy per nukleon, unit dia boleh jadi joule per nukleon or mega electron volt per nukleon. Kena ada perkataan per je, per nukleon tu. Okay, macam mana kita nak tukar unit dia? So, awak kena faham satu benda ya. 1 mega electron volt akan sama dengan 1.6 times 10 to the power of negative 13 joule. Ini ada dalam list of constant awak. Dan mass defect kadang-kadang dia bagi dalam U. Macam mana kita nak tukar U tu pergi ke kg? Kita tahu 1 U akan bersamaan dengan 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg. Alright, so this is how you convert your unit. Semua ini ada dalam you punya list of constant and formula. Tolonglah rajin belek-belek awak punya formula dan list of constant waktu exam. So we are done about binding energy. Okay, now sekarang kita akan proceed dengan radioactivity decay. Okay, so what is radioactivity decay? Dia adalah disintegration of unstable nucleus to a more stable daughter nuclide with the emission of alpha, beta particles and gamma ray. Jadi awak tahu dah, alpha decay ni dia usually for heavier nucleus, untuk nucleus yang berat iaitu more than 82. Okay, dia adalah more than 82. So bila kita cakap pasal alpha decay ni, dia sebenarnya kalau awak ada atom, dia akan decay and dia akan ada helium. Okay, bila dia decay dia. And same goes, kita bila bercakap pasal beta particles, beta decay ni ada beta minus dengan beta plus. And gamma decay ni, dia just emit the ray. Dia cuma just emit the ray. Okay, I'm not going to explain much about this. If you want, you can watch my previous video. We are going to proceed with the next equation, decay law.
So decay, rate of decay ni actually is directly proportional to the number of radioactive nucleic atom remaining in the source. So ini adalah rate of decay, DNDT. So DNDT ni dia adalah rate of decay. Rate of decay ataupun dia banyak nama. Okey, dia banyak nama. Dia boleh jadi rate of decay, dia boleh jadi decay of alpha, beta, gamma per second. Dia juga boleh jadi number of particles per second. Dia banyak nama. Per second. Okay, what about yang ni? Dia bukan wavelength tau. Simbol dia macam wavelength. Tapi dia sebenarnya bukan wavelength. Dia adalah decay constant. Okay, simbol lambda ni adalah decay constant untuk chapter 11. Negatif ni tak ada kaitan pun sebenarnya. Negatif ni kan dia cuma nak tunjuk decrease with time. Maksudnya macam awak punya number of nuclei tu dia decrease with time. So N ini adalah number of nuclei. Dia just untuk tunjuk decrease with time. So this is untuk formula rate of decay. So what is the unit? Unit dia boleh jadi in minutes, second, years, days ataupun month. Okay, dia adalah ataupun unit dia yang lain boleh jadi becquerel. Okay, tak apa. Nanti misalkan ajar lagi. Untuk unit dia, kita hold dulu. Kita tengok dulu decay constant. So, what is decay constant? Decay constant is the ratio of the rate of decay to the number of radioactive atoms in the sample. Itu adalah decay constant. Okay, sebelum Miss proceed, Miss nak tunjuk satu benda. So, rate of decay ni, rate of decay kita, DNDT ni juga sama dengan rate dengan activity. So, rate of decay dia juga adalah sama dengan activity. Okay, dan unit dia adalah becquerel. Kita panggil dia becquerel. BQ. Okay. Dan kita boleh convert unit dia sebenarnya. Okay. 1 curie, kalau awak tengokkan 1 curie sebenarnya bersamaan dengan 3.7 times 10 to the power of 10 decay per second. Sebab ini adalah unit untuk rate of decay. Dan kita tahu decay per second ni bersamaan juga dengan 1 becquerel ni bersamaan dengan 1 decay per 1 second. Sebab itu sometimes kalau awak dalam soalan dia bagi dalam curie, contoh dia bagi dalam curie, awak kena change dia dulu pergi decay per second. So kita tahu satu decay per second bersamaan dengan satu becquerel. So unit untuk DNDT ni dia boleh jadi becquerel ataupun kita kata dia decay per second. So kalau macam ni korang memang kena tukarlah dia jadi second. Kalau korang tak tukar dia jadi second, korang kena tulis dia macam decay per month ataupun decay per year, decay per hour. Okay, so it's depend. Kalau korang tak tukar dia kepada second. Kalau tukar dia kepada second, dia akan jadi decay per second ataupun awak boleh tulis becquerel. So it's very important. So sebab itu dia boleh jadi in minutes, second, years, day, months, decades and everything. But you must know how to change it to second. Okay, kalau tak tukar pergi second, tulis je decay per month, decay per year. Kalau tukar pergi second, tulis decay per second, or you may write it as becquerel. Astaghfirullahalazim, kejap, maaf. Okay, that's all. Okay, now cuba kita tengok ni pula. Number of radioactive nuclei. Okay, dia adalah N equals to N naught exponent negative decay constant darab dengan time taken. Okay, first thing first, Miss nak bagi tahu unit dia adalah nuclei. Okay, N ni apa? N ini adalah nuclei remaining. Dan N naught ni adalah nuclei at time equals to 0. Dia macam initial lah. Contoh dia maybe dia ada 100%. Dia macam initial. Okay, dan ini adalah decay constant. Decay constant. Okay, sekarang Miss nak tanya korang lah kan. Contoh dia cakap 80% of radioactive decay.
So maksudnya dia dah decay. Jadi N awak bersamaan dengan berapa? N awak sebenarnya dia bersamaan dengan 20%. So awak dah kena faham benda ni. Maksudnya 80 tu dia dah decay. So remaining ni tinggal berapa? 20. Sebab tu nama dia nuclei remaining. 80 decay, jadi yang tinggal hanyalah 20. Okey, dan seterusnya adalah equation of activity at time A. So kita tahu activity A equals to N0 exponent negatif decay constant darab dengan time. So ini adalah activity at time T. Tak kisahlah time 5 second ke 30 second ke 30 years ke apa-apa je. Yang ini activity at time equals to 0. Dan equation yang lambda ni dia adalah decay constant. So A equals to N0 exponent negatif lambda T. Okay, ni yang penting tu, yang tadi Mr. cakap tu, dN dt bersamaan dengan activity. Betul tak? dN dt sama dengan activity. And at the same time, dN dt ni bersamaan dengan negatif lambda n. So, apa yang Miss boleh buat? Miss boleh samakan equation 1 dan equation 2. Jadi, sebab itu awak akan dapat activity bersamaan juga dengan decay constant darab dengan number of nuclei. Just to let you know, unit untuk decay constant adalah per second, per year, per month. Tengoklah apa yang awak buat. Decades ke, minutes ke, hours ke, dia adalah per. Okay, dia ada keadaan negative 1. So, you need to know that. So, sama juga dekat sini dia akan jadi activity at time 0 equals to decay constant darab dengan nuclei at time equals to 0. Okay, kemudiannya kita akan tengok half-life. So, what is half-life? Half-life adalah the time taken for radioactive nucleus to decay to half of its initial number of nuclei. Masa yang diperlukan untuk radioactive nucleus tu untuk decay kepada setengah daripada initial number of nuclei. So, formula dia adalah ini yang diberi. The last formula, the final formula. Okay, half-life equals to ln 2 over decay constant. Dan unit dia boleh jadi seconds, minutes, hours, days, months, years, decades, and etc. Okay, so this is for half-life. Okay, so that's one thing yang paling penting Miss Rasa yang kena ajar adalah macam mana awak nak tukar daripada number of molecule, macam mana nak dapatkan mass, ataupun number of mole, macam mana nak dapatkan number of molecule dan sebagainya. Okay, give me a moment. Okay, baiklah kita mula. So, contoh sekarang, awak ada number of mole. Okay, so this is your mole, a number of mole lah contohnya. And then sekarang kita akan ada mass dan kita juga akan ada number of molecules ataupun kita cakap dia sebagai number of nuclei. Okay, Miss nak buat awan kejap, awan kepuk-kepuk. Give me a moment. Okay, sekarang contoh, awak ada number of nuclei dan awak nak dapatkan mass. Macam mana kita nak buat? Okay, first thing first. Kalau kita nak masuk pergi kat number of mole ini, kita akan bahagi dengan Avogadro constant. Okay, kita akan bahagi dengan Avogadro constant di mana number dia adalah 6.02 times 10 to power of 23. Okay, dan kita nak dapatkan mass kan? Okay, daripada number of nuclei, dapatkan dulu number of mole. Macam mana? Bahagi dengan Avogadro constant. Daripada number of mole nak dapatkan mass, kita darab sahaja dengan molar mass. Okey, darab sahaja dengan molar mass ataupun kita kata dia sebagai atomic mass. Okey, molar mass ataupun atomic mass. Jadi, kalau daripada mass nak dapatkan number of nuclei, kita reverse je lah. Mass bahagi dengan molar mass ataupun atomic mass dan kemudian kita darab dia dengan Avogadro constant. So, macam mana nak ingat, kalau nak masuk ke number of mole, okey, cuba tengok macam mana Miss buat. Kalau nak masuk ke number of mole, kita kena bahagi. Kalau nak keluar daripada number of mole, kita perlu darab.
Okay, so this is very important sebab sometimes dia minta mass dan awak tak tahu nak cari. Sedangkan awak dah tahu cari sampai number of nuclei. So you need to know how. So please brush up on your chemistry. Okay, I think that's all for this chapter. Thank you so much, everyone.